Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, petang ini surah baru, iaitu surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, surah Hamim yang ke-4. Hamim, Ghafir, Fussilat, Syura dan Zukhruf. Zukhruf surah ke-4. Ada lagi 3 surah lagi ya. InsyaAllah kita boleh habis selesaikan dalam selesai bulan Ramadan insyaAllah. Surah Zukhruf, perhiasan. Surah mengenai perhiasan, yakni mengambil sempena barang-barang perhiasan yang Allah tidak ada masalah untuk menganugerahkan perhiasan kelengkapan daripada emas, daripada perak, tetapi Allah tak bagi. Pasal kalau Allah bagi kemewahan tersebut, nescaya manusia akan bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'alayyil haq na'alayyil tak nampak. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Itu di antara 3 ayat surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, kalau kita nak revise balik surah Hamim ialah surah huraian kepada Iyyaka nasta'in. Allah perintahkan kepada semua hamba-hambanya untuk menjadi ahli tauhid. Untuk menjadi ahli tauhid ialah hendaklah memberi pergantungan, seru, minta bantuan, pertolongan hanya kepada Allah. Ada hajat minta dengan Allah, ada masalah minta dengan Allah. Huraian dia dalam 7 surah Hamim. Dan di antara 7 surah Hamim ini, dakwa pokok dia, paksi dia ialah dalam surah Ghafir, iaitu Allah perintahkan untuk menjadi ahli tauhid dengan menyeru hanya Allah saja dalam sebarang hajat dan sebarang masalah. Iaitu kalau kita masih ingat dakwa dia, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu dia punya dakwa dia. Surah Ghafir. Habis surah Ghafir, surah-surah yang lain ialah Allah nak jawab kesamaran kerana kebanyakan manusia menganggap tidak ada masalah untuk menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surah Fussilat yang kita dah belajar, walaupun kesamaran mereka, walaupun tidak seru Allah, mereka menyeru kepada selain daripada Allah, tapi berhasil ataupun dapat hasil dia, masalah diselesaikan, hajat disempurnakan, walaupun mereka tak menyeru Allah. Maka Allah kata itu hanya semata-mata ujian. Kalau kamu seru selain daripada aku, memang aku selesaikan masalah kamu, memang aku sempurnakan hajat kamu, tetapi penyelesaian masalah, penyempurnaan hajat kamu dengan kemurkaan aku. Kalau kamu seru pada aku saja, aku reda. Tapi kalau kamu seru selain daripada aku murka. Kalau kamu seru aku sahaja untuk sebarang hajat masalah, aku bagi rahmat. Tapi kalau kamu seru selain padaku, aku bagi laknat. Itu dia punya perumpamaan dia. Maka selesai bab Fussilat. Kita pergi ke samaran yang kedua dalam surah Syura. Surah Syura ialah golongan-golongan yang mengatakan tadi, kami menyeru kepada selain pada Allah, pasal kami juga ada bukti-bukti kitab-kitab kami, bukti ajaran orang-orang tua kami, bukti daripada guru-guru kami. Maka Allah jawab dalam surah Syura,
dalil dan bukti kamu itu adalah tidak sahih ataupun palsu kerana bercanggah dengan dalil-dalil yang aku turunkan dalam kitab kami. Semua kitab kami, kitab zaman-zaman dahulu pun kami turunkan syariat hanya dibolehkan seru kepada aku sahaja. Selain aku, itu merupakan dalil-dalil yang palsu. Selesai dalam surah Syura. Pergi kepada surah yang keempat pada pagi ini, pada petang ini, surah Zukhruf. Surah Zukhruf, persoalannya, kesamarannya sama juga. Tauhid fi doa. Untuk Allah nak ajar kita tauhid dalam doa, yakni menyeru dan minta pertolongan Allah, yakni memohon bantuan hanya dari Allah. Jangan sekali-kali memohon bantuan kepada selain Allah, dan juga jangan sekali-kali syirik dalam fisyafa'at, syirik dalam memohon jaminan dan sokongan. Kononnya selain Allah juga boleh memberi syafaat kepada dia. Jadi dakwa surah Zukhruf ialah di samping memohon hanya dengan Allah juga, tetapi di sini tidak memohon selain daripada Allah untuk syafaat, yakni menolak subhat. Menolak subhat musyrikin bahawa mereka menyeru ilah-ilah yang mereka sekadar ilah-ilah yang mereka seru tadi, yakni roh nabi, roh wali, malaikat dan jin. Ilah-ilah tadi memberi mereka syafaat agar doa mereka kepada ilah-ilah tersebut cepat dimakbulkan dan juga mendapat syafaat pada hari akhirat nanti. Itu dia punya dakwah dia. Jadi apa dia kesamaran dia? Kesamaran musyrikin dan kesamaran yang Allah nak jawab ini ialah takut-takut masyarakat ataupun musyrikin bahawasanya mereka mengakui bahawa Allah memang Allah mempunyai maha kuasa, dan ilah-ilah yang selain daripada Allah, apa dia? Roh-roh yang kita sebut tadi, nabi, wali, malaikat dan jin tadi, mereka, roh ini yang mereka suruh untuk, yang mereka tahu roh-roh ini tidak mempunyai sifat-sifat ataupun pakaian ketuhanan. Sifat sempurna Allah mereka akui tidak ada pada ilah-ilah ini, tetapi mereka mengatakan mereka hanya seru ilah-ilah ini sekadar ilah-ilah tadi dapat memberi syafaat. Itu diseru tadi. Mereka tahu roh nabi, roh wali, malaikat dan jin ini tidak ada sifat sempurna Allah, tak boleh tolong mereka, tapi mereka merasakan ilah-ilah tadi boleh beri jaminan. Syafaat-syafaat ini ialah jaminan dan sokongan. Itu syafaat. Syafaat ini golongan tadi boleh memberi jaminan bahawasanya Allah akan sokong mereka untuk menyelesaikan hajat mereka, menyempurnakan masalah mereka yang di hari akhirat. Sokongan jenis syafaat qahriyah di hadapan Allah nanti. Maka jawapan Allah tolak dakwaan samar mereka ini. Mereka mengatakan boleh seru ruh-ruh tadi untuk memohon syafaat kerana Allah jawab persoalan ini dalam ayat 86. Jadi dakwa surah Zukhruf ialah ada pada ayat 86 surah Zukhruf. Tengok ayat 86, penghujung sekali. 86 yang ketiga akhir, 86. Jumpa ayat 86 surah Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yamlikul ladzina yad'u min dunihi asy-syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi, dan tidak memiliki orang-orang yang mereka sembah dari selainnya syafaat, dunihi syafaat, illa man syahida bil haqq, kecuali orang-orang yang bersaksi, orang yang bersaksi dengan kebenaran. Apa dia kebenaran? Ialah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersaksikan la ilaha illallah. Ini saja yang dapat syafaat. Yang tidak bersaksikan la ilaha illallah,
dia langsung tidak ada peluang untuk mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, mereka mengetahui keadaan ini. Itulah mana Allah jawab tadi, tidak wala yamliku, tidak memiliki siapa dia? Allazina, orang-orang yang yad'una, mereka minta tolong, mereka sembah itu tidak ada kuasa syafaat bagi mereka. Tidak ada syafaat pada min duni, selain daripada syafaat tersebut, kecuali syafaat yang Allah beri ialah orang yang man syahida bil haqq, orang yang mati dalam kalimah tauhid, yang orang yang ahli tauhid, tidak syirik kepada Allah, itu saja yang dapat syafaat. Itu perbezaan ya. Tadi mereka mengatakan, mereka mengatakan musyrikin mengakui Allah hanya sebagai ada kuasa, tapi dia seru ruh tadi, kononnya ruh tadi akan minta dengan Allah, sokongan kepada yang penyeru tadi, maka Allah bagi syafaat kepada golongan yang dia minta tadi. Tak boleh. Pasal apa? Pasal syafaat ini hak milik Allah, hak mutlak Allah. Allah akan bagi kepada sesiapa yang nak bagi, tapi syarat asas dia mesti mati dalam tauhid. Tanpa ahli tauhid tak berpeluang langsung dapat syafaat. Sebab itu kita sebagai mengaji Quran Sunnah, ahli tauhid, insya-Allah mengaji Quran, iman kita betul sebagaimana bil haq, kebenaran Al-Quran dan juga sunnah daripada amalan-amalan Nabi, maka bila kita mati, insya-Allah banyak peluang-peluang syafaat yang Allah bagi kepada kita, bergantung kepada amalan-amalan kita atas dunia. Pasal kita dah ahli tauhid. Kalau kita banyak baca Quran, banyak bertadabbur Al-Quran, Allah akan perintahkan Al-Quran bagi syafaat. Kalau kita banyak melakukan sunnah-sunnah Nabi, Allah minta Nabi bagi syafaat. Kalau amalan-amalan kita betul sebenarnya, mungkin wali-wali Allah juga akan beri syafaat kepada kita. Banyak peluang-peluang syafaat walaupun kita buat kesalahan-kesalahan amalan, tapi dengan sebab kita ahli tauhid, banyak sekali syafaat yang menunggu kita. Itulah dakwah surah. Dakwah surah ini untuk menjadi ahli diberi syafaat. Okey, tengok ayat dia. Jadi huraian kita akan berkisar, akan bergerak di sekitar hanya Allah saja yang memberi syafaat, dan makhluk-makhluk yang lain tak mampu memberi syafaat kecuali bila Allah izinkan saja. Dan keizinan Allah berkait rapat dengan pasti ahli tauhid baru dapat syafaat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim, hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Wal kitabil mubin. Kalau kita masih ingat, semua surah-surah yang bermula dengan Hamim ialah peringkat permulaan dia Allah menceritakan kemuliaan Al-Quran. Hebatnya Al-Quran kerana dalam Al-Quran inilah pasal Allah bersumpah dengan Al-Quran. Sesiapa yang bersumpah dengan Al-Quran, yakni belajar Al-Quran, faham Al-Quran, baru boleh beramal dengan Al-Quran, baru boleh berjaya, baru menjadi ahli tauhid. Pasal Allah memperkenalkan dia. Allah kata tak kenal dia, maka tidak menjadi ahli tauhid, kerana kita akan cenderung minta bantuan dan pertolongan kepada selain daripada Allah. Wal kitabil mubin, dan demi kitab Al-Quran yang jelas nyata kitab tersebut. Demi kitab Al-Quran yang jelas nyata, tidak ada kekeliruan langsung. Belajar saja mesti jelas. Belajar bertadabbur saja mesti faham, dan Allah jelaskan apa-apa kesamaran ataupun apa-apa yang kita tak faham mesti jelas dan dipermudahkan. Ayat lain, walaqad yassarnal qur'ana lizikr fahal min muddakir. Memang aku permudahkan Al-Quran, tapi kenapa manusia tak nak belajar? Yang menjadi payah tak nak belajar, tak ada keinginan belajar, itu payah. Yang kedua, ini Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan, tapi tidak ada jawab sumpah ni. Jawab sumpah tak ikut tafsir Al-Quran, ulama tafsir. Jawapan sumpah memang benar Nabi Muhammad membaca ayat-ayat Allah kepada semua umat-umatnya, supaya umat-umatnya faham apa titahan Allah dan meyakini Nabi itu ialah Rasul Allah. Itu jawapan sumpah yang tidak ada ayat lah, kita takdirkan saja.
dia tenggelam. Dia tenggelam bila kita bertalaki, maka guru-guru akan memetik daripada kitab-kitab tafsir utama. Jawapan sumpah ialah mengesahkan kebenaran Nabi bawa Al-Quran dan menjelaskan kepada semua hamba-hambanya untuk sebagai dalil bukti Nabi merupakan Rasul Allah, kitab Al-Quran daripada Allah. Itu dia jawapan sumpah. Ayat yang ketiga, inna ja'alnahu Qur'anan. Inna, sesungguhnya kami jadikan, kami turunkan. Boleh juga. Sesungguhnya kami turunkan Qur'anan, bahan bacaan Quran. Kami turunkan kitab Al-Quran untuk kamu baca dalam bahasa Arab. Kami turunkan Al-Quran, Qur'anan, bahan bacaan Arabian dalam bahasa Arab. Tengok ni Allah kata ni. Kenapa? Kenapa? Tengok ni. Kenapa kami turun bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Semoga kamu berfikir mengenainya. Ini sabit dengan nak faham nak Quran ni, sabit kena fahaminya. Dah ayat ni. La'allakum ta'qilun. Semoga kamu berfikir, menggunakan akal untuk faham apa yang Allah nak cerita dalam kitab dia. Maknanya Quran bukan untuk dibaca saja, bukan untuk dibaca saja. Dalam surah, dalam pasal itu setengah hukum dia wajib. Tengok dalam surah Muhammad, kita tengok langkau sikit. Surah selepas dia surah Muhammad, surah yang ke-50 penghujung sekali. Surah yang ke-47. Nak urang sikit pasal peri pentingnya tadabbur. Nak ulang ni, tuan-tuan dah tahu semua dah, nak ulang supaya tambah yakin. Surah yang ke-47 lepas dia dalam 4 surah, 5 surah selepas dia. Selepas Ahqaf, surah kemenangan. Surah Muhammad lah, ataupun surah apa sebab tu? 47. Al-Fatah dulu, Al-Fatah baru Muhammad. Lepas surah Al-Fatah. Jumpa tak? 47. Buku ayat 24. Buku ayat 24. Sebelum ayat 24 tu ayat 23. Ayat 23, ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara kejahatan, yang orang yang melakukan perkara-perkara kejahatan yang tidak fahami Al-Quran, merekalah yang dilaknat oleh Allah, serta ditulikan pendengaran mereka, dikhotamkan dan dibutakan penglihatannya. Orang-orang yang buat jahat ini, Allah kata Allah akan buta, dikhotam khotam apa? Mata dan telinga tak? Mata dan apa ni? Wa amma, buta mata dan penglihatan. Tuli dan istilah pendengaran dan mata lah, tuli dan buta. Itu pasal khotam. Untuk pasal khotam ini ialah apa? Afala yatadabbaruna, afala setelah demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami demikian Al-Quran? Sebab Allah khotam tadi, mereka nak buat jahat saja. Pasal apa? Allah tanya, kenapa mereka tak nak tadabbur Al-Quran? Itu maksud dia. Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana. Kenapa mereka sengaja tidak memahami ayat-ayat Al-Quran? Apa? Am ala qulubin aqfaluha, atau yang telah menghalang hati-hati mereka, dikhotam hati-hati mereka untuk menerima Al-Quran. Ini ayatlah. Maknanya punca asas dia ialah wajibnya untuk bertadabbur Al-Quran, yang mengambil perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran amat ditekankan sangat. Kalau tidak, dikhotam hati kita. Okey, tengok balik surah kita punya tu. Tengok surah Zukhruf balik. Tadi saya nak kaitkan dengan la'allakum ta'qilun. Semoga kamu berfikir mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang kedua, ketiga. Lepas tu mulianya Quran lagi, yang kita rasa malah nak belajar. Sebab tu Allah tekan sangat pentingnya Quran, pasal mulianya Al-Quran. Allah
Umum, depan-depan lagi. Wa innahu fi ummil kitabi, dan sungguhnya Al-Quran itu ummil kitab, ibu kitab. Dua tafsir. Mungkin kitab itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tafsir yang kedua daripada Lauh Mahfuz, kitab tersebut maha tinggi. Ladaina dan sangat tinggi, la aliyun hakim, dan hikmah dia tinggi, dan hikmah dia kebenaran dia amat maha bijaksana, hakim. Dalam ayat-ayat Allah amat bijaksana. yakni bila kita menjadi ahli tauhid, insya-Allah dengan bijaksana Allah menjadikan kita ahli syurga dia. Jadi bila tengok sifat-sifat Al-Quran sebegini, mulianya Al-Quran begini, dan kita baca faham Al-Quran sebegini, kenapa kita degil lagi? Jadi Allah nak ceritakan di sini tentang hebatnya Quran dia, mulianya Quran dia. Bila difahami itu, maka Allah akan tetap turunkan juga Al-Quran kepada hamba-hambanya, supaya hamba-hamba dia akan dapat pengajaran daripada kitab Al-Quran, walaupun hamba tak minat Al-Quran, walaupun hamba tak nak. Di zaman Nabi orang pemuka-pemuka Arab tolak, betul-betul tolak, dihina Nabi, dia tuduh Nabi berbagai-bagai bila Nabi baca ayat-ayat Allah. Jadi Allah ayat ini untuk menegur golongan-golongan yang dahulu, golongan musyrikin, walaupun kamu tak nak Al-Quran, walaupun kamu tolak Al-Quran, tapi demi kemuliaan Al-Quran daripada aku pastikan turun juga untuk kamu, baca juga supaya kamu menjadi hamba aku, dan aku pilih kamu ke syurga aku. Tengok Allah kata, mu tak suka Quran, mu tak nak belajar macam mana pun, aku pastikan turun juga. Untuk kita hari ini, awak tak suka macam mana pun, mesti penerus kerja-kerja Nabi ni baca ayat-ayat untuk masyarakat faham juga Al-Quran. Afanaqribu ankumuz zikra safhan. Maka apakah kami jadikan daripada kamu pengajaran ini berhenti? Allah kata, maka apakah kami nak stopkan pengajaran pada Al-Quran walaupun kamu tak nak benda-benda tersebut? Tidak. Itu contohlah. Maka pasal apa? Kamu berhenti abai memberi peringatan ayat Al-Quran kepada kamu walaupun kamu tak suka, tapi aku pastikan tu ankumtum qaumam musrifi, bahawa kamulah kaum yang melampaui batas. Sama ada kamu terima ke tak terima ke, kalau kamu terima, maka aku akan pilih kamu bagi rahmat aku untuk pergi kepada syurga aku. Tapi kalau kamu tolak kitab kami, maka kamu akan menjadi kaum yang melampaui batas untuk kaum ini. Maka patutkah kami membiarkan kamu dengan mengenepikan peringatan-peringatan Al-Quran daripada kamu? Kami akan pastikan turun juga walau kamu tolak macam mana pun, kerana kamu telah menjadikan kaum yang melampaui buruk keadaannya. Takdir dia? Tidak, pasti tidak. Aku pastikan turun kami. Aku pastikan penerus kerja-kerja Nabi kami menyebarkan ayat-ayat Allah. Kami akan tetap memberi peringatan-peringatan. Pasal apa? Pasal kami nak tunjukkan kamu tolak Al-Quran berdasarkan kedegilan kamu, bukan daripada kezaliman kami. Dua kali tu, aku nak buktikan kamu jahil dan kamu sombong. Tetap kami turunkan juga kitab-kitab kami. Bisa? Itu kelima. Yang keenam, ini ayat dipanggil ayat tasliyah. Pasal ayat tadi untuk Nabi wal degi pun Allah turunkan juga, tapi mereka tolak juga. Wahai Muhammad, kamu jangan bersedihlah, kamu teruskan juga. Pasal apa? Bukan kamu sahaja orang tolak Quran ini, bukan zaman sekarang ini juga orang tak suka belajar memahami Al-Quran ini. Pasal Al-Quran ini ialah merupakan makna tu. Lafaz Al-Quran ramai orang boleh terima, tidak ada masalah. Lafaz Al-Quran orang boleh terima, tapi makna Al-Quran itu yang menjadi persoalan kerana bercanggah dengan amalan dan akidah mereka. Dan lafaz Al-Quran sekalipun, kalau kita baca untuk orang jawab, takkanlah kita baca Al-Quran berdosa, takkanlah kita baca tak baca Quran berdosa. Ataupun kalau kita baca Quran pula takkan berdosa? Betul berdosa. Kita baca Al-Quran dengan tajwid yang salah, berdosa. Tetapi kita baca Al-Quran, kalau tajwid yang salah,
tidak berdosa kalau kita sedang belajar. Itu pengecualian. Berdosa tapi ada pengecualian daripada dosa tersebut. Begitu juga dengan mengambil belajar tadabbur. Belajar tadabbur juga akan menjadi berdosa kalau kita beramal dengan perkara-perkara yang menjanggahi ayat-ayat Allah. Kita tak faham. Jadi kita buat yang bercanggah, ketika itulah baru berdosa tadi. Maka kita pada sama saja. Baca Quran pun berdosa kalau tak betul. Tak belajar Al-Quran, memahami pun berdosa bila dia beramal dengan perkara-perkara yang salah. Tapi kalau belajar ada pengecualian kat situ. Jadi bila Allah bagi tasliah, sabar, jangan putus asa. Pasal apa? Nabi-nabi dahulu pun semua umat-umat dahulu menolak kitab-kitab kami. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Dan ingatlah berapa banyak nabi-nabi telah kami utuskan dulu. Umat-umat yang dahulu zaman-zamannya, apa dia? Wa ma ya'tihim min nabiyyin. Dan tidak datang pada mereka seorang nabi illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka memperolok-olokkan sahaja. Kitab, mana-mana kitab sekalipun zaman dahulu lagi, setiap masyarakat tak nak baca Quran, tak nak mengaji Quran dan memperolok-olok saja. Memperolok-olok ini salah satu memperolok yang kebanyakan masyarakat kita ialah tak sama dengan apa yang Allah arah dengan apa yang mereka buat. Itu yang memperolok ni. Bukan kata dia gelak-gelakkan Al-Quran, gelak-gelakkan orang yang mengaji Quran. Itu lagi teruk lah. Kalau ada macam itu, mereka, Allah isytiharkan perang pada mereka ini. Tapi mengolok-olok yang lain ialah Allah turun Al-Quran. Disebabkan mereka tak belajar memahami Al-Quran, amalan-amalan ataupun akidah mereka tak sama dengan dalam Al-Quran. Maka di situ kategori memperolok-olokkan. Daripada dulu hingga sekarang dan selama-lamanya, sebahagian besar masyarakat akan terlibat dalam perkara-perkara ini. Mereka kata tak apa salahnya amalan kami. Bila tak sama dengan Al-Quran, itulah memperolok-olokkan. Benda baik. Benda baik pun tak ada dalam hadis, tak dalam Quran. Memperolok-olokkan. Tapi kalau kita tanya, jangan perlu. Mereka marah kita. Pasal mereka mengatakan mereka di pihak yang benar. Maka bila jadi macam itu, kesan daripada mereka yang memperolok-olokkan, tak nak belajar, beramal dengan bercanggah dengan Al-Quran, akidah yang bercanggah dengan Al-Quran, maka untuk kaum-kaum dahulu Allah telah hukum mereka semua. Untuk kaum sekarang Allah belum hukum, Allah tunggu nak hukum di hari akhirat nanti. Kalau kita masih tak degil, menjadi jahil dan menjadi sombong, tetap akan dihukum di hari akhirat nanti. Tapi Allah cerita ini untuk dalil akli, akal kita untuk berfikir, takhwif duniawi di mana Allah telah hukum golongan-golongan yang dahulu. Fa ahlakna ashadda minkum batsha. Kami telah membinasakan mereka jauh lebih kuat daripada mereka dari segi kekuatannya. Dah, kita dah baca dah kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut. Allah kata mereka tolak, mereka menjadi syirik, mereka tolak tauhid, maka aku telah hukum binasakan mereka hingga wa madha mathalul awwalin. Dan telah berlalu contoh-contoh orang-orang dahulu dan mereka hilang baka semua. Itu dalil. Kita tengok macam ni, kita berdoa lah. Wahai Allah, takutnya aku dengan azab kamu, aku tahu kamu akan azab aku di hari akhirat bila aku tak mendekati ayat-ayat kamu. Bagilah wahai Allah taufik yang kamu untuk belajar Al-Quran hingga habis 30 juzuk. Dan wahai Allah, sekiranya dalam tempoh aku habis 30 juzuk kata-katamu ini, kalau aku buat kesalahan pun bercanggah dengan, aku mohon ampun wahai Allah, pasal aku sedang belajar, aku belum habis lagi mendengar kata-katamu semua sekali 114 surah. Itulah tadabbur. Kita berdoa takut-takut, kita khawatir, takut-takut amalan kita sekarang ini, kita buat amalan bercanggah dengan Al-Quran, tapi kita tak sempat belajar habis lagi. Maka kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong kita. Itulah pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila habis ayat yang tu, ayat yang berikut, yang ke-9, Allah cerita dalil akli. Dalil akli, akal kita untuk berfikir. Allah cerita, Allah nak memperkenalkan diri dia supaya akal kita berfikir tentang hebatnya. Bila kita berfikir tentang hebatnya, kenapalah aku tak nak belajar ayat Allah, sedangkan Allah turunkan Al-Quran untuk aku belajar memahaminya. Akal kita memikirkan. Tapi di sini alat dipanggil
dalil akli iktirafi. Dalil akal iktiraf. Pasal apa? Pasal diturunkan untuk orang Arab. Orang Arab dah iktiraf dah benda ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil akli iktirafi. Dalil akli iktiraf. Dalil akli yang Allah turunkan ayat itu, pihak sana dah terima dah iktiraf dah. Dalil ini dia tahu Allah juga berkuasa buat perkara ini. Apa dia bunyi dia? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Jika ditanya kepada orang Arab jahiliah ini, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Tengok ni. Maka orang Arab akan kata, dia iktiraf dah. Orang Arab ni iktiraf dah. La yakulunna, nescaya mereka akan mengatakan, khalaqahunallah. Tertakdir lah. Ya, ayat ni, khalaqahunnal azizul alim. Yang buat langit dan bumi ini ialah Allah, sifat al-aziz dan al-alim. Iktiraf dah. Maknanya kita pun kata macam itu, orang Arab jahiliah pun kata macam itu juga. Jelas Tidak ada masalah apa ni. Dia tahu cipta langit bumi Allah, dia tahu. Lepas tu Allah bertambah lagi huraian pada dalil akli. Kita pun tengok keluar, oh langit betul lah, ada langit ada bumi, Allah cipta. Subhanallah. Kita gitu Maha suci Allah yang cipta langit dan bumi untuk aku semua ini. Lepas tu apa lagi ayat yang ke 10. Allazi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan ia telah mengadakan bagi kamu di bumi jalan untuk lalu lalang supaya kamu mendapat petunjuk di mana arah kamu nak pergi. Senang Allah buat bumi ini ada jalan-jalan, dan kita tahu ada tempat nak pergi mengaji ke AQA, ada jalan-jalan dia. Memang untuk kita ni nak pergi ke masjid ada jalan dia. Semua ada, Allah permudahkan untuk kita, menyenangkan kita, permudah kita. Saya tak panjang-panjang lah, dah tahu semua dah ni. Dalil akli iktirafi. Patut ayat yang ke-11, wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin. Dan Allah kata, akulah juga yang turunkan hujan. Wahai hamba, jangan kamu anggap hujan turun sendiri. Dialah yang menurun hujan dari ma'an biqadarin. Ikut qadar-qadar. Paijarah ini hujan dia sekian-sekian, tempat lain hujan sekian-sekian. Tak boleh banyak-banyak, takut banjir. Itulah. Lepas tu fa ansyarna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Lalu kami hidupkan dengan hujan itu negeri-negeri yang kering tandus, kering kontak. Kami hidupkan dia, tanah-tanahnya bergerak-gerak dalam ayat-ayat yang lain, ayat lain. Maka kadzalika tukhrajun, demikianlah sebagaimana kami yang turun hujan, bumi-bumi bergerak, kami hidupkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah wahai hamba, bila kamu mati nanti pun aku boleh hidupkan kamu untuk datang menemui aku, untuk aku tanya amalan kamu atas dunia, untuk aku tanya sejauh mana kamu menggunakan Al-Quran aku untuk dengar perintah, larangan dan kata-kata aku semua wahai hamba. Kadzalika tukhrajun ini ialah Allah nak wujudkan tidak ada masalah untuk Allah bangkitkan kita di hari akhirat, dan dia akan tanya apa-apa dosa-dosa kita lantaran kita jauh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sabit dengan adanya alam kubur, sabit dengan adanya alam akhirat ayat tadi. Dalil akhirat, wujudnya akhirat pasti berlaku. Bila jadi macam ini, kita berdoa lah, wahai Allah, hari akhirat ada, kamu akan bangkit aku nanti, aku akan pergi menemuimu nanti wahai Allah. Aku takut sangat wahai Allah. Pasal apa? Pasal aku tak sempat habis lagi 30 juzuk Quran. Ada doa-doa macam tu. Takut-takut amalan aku bercanggah dengan arahanmu. Pasal ayat tu aku tak belajar lagi. Ayat tu ada dalam juzuk yang ke-29, tapi aku baru belajar ayat yang ke-30, 20 baru lagi. Takut macam tu. Tapi kau mati aku dulu. Itu betul-betul doa. Betul-betul doa kepada Allah. Pasal kita tak sempat habis titahan Allah, dan kita nak sangat tapi tak boleh habis. Itulah pasal insya-Allah Allah akan buka cara untuk mempermudahkan. InsyaAllah pasti Allah akan mudahkan cara nak Quran bila kita ingin nak mendekati dia. Cara-cara mana pun, wallahu ta'ala alam.
Lepas tu ayat yang ke-12 pun sama juga, saya laju. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan dialah yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai-bagai jenis, dan dia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang-binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya. Allah buat kapal, Allah buat binatang ternakan, Allah buat juga untuk kita semua, untuk kita makan, untuk kita jadikan kenderaan dia. Dalil juga bukan menjadi sendiri untuk kita, kapal ke kereta ke untuk kita. Lepas tu litastawu ala zuhuri, agar kamu naik di atas binatang ternak belakang unta ke, dalam kereta ke, zuhuri, letak punggung-punggung kamu atas kenderaan tersebut, naik kereta, duduk atas kereta, letak punggung atas kursi kereta tu. Thumma, kemudian, ini tengok ni, Allah suruh kita, pasal dia ceritanya, aku yang buat kenderaan, aku yang buat binatang, semua aku buat untuk kenderaan kamu ini. Bila kamu naik, maka tadhkuru, ingatlah aku yang buat ni. Jasaku yang bagi kamu duit, kamu boleh beli kereta tu, aku yang bagi duit untuk kamu beli tu. Kita sedar naik kereta pula steering, lagi besar kereta, lagi lupa, lagi syok kita dah. Tak pernah kita ingat benda ni. Thumma tadhkur, Allah kata, duduk atas kereta, ingat aku, pasal aku yang bagi kereta dengan kamu. Nikmat, aku yang bagi nikmat pada kamu tersebut. Siapa dah? Rabbukum, Tuhan kamu. Iza stawaitum, bila kamu duduklah kereta kamu, buka kereta ke minyaknya, alai ke atasnya, tengok ni. Wa taqulu, ucaplah oleh kamu, Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Ingat ayat ni, doa kita ni. Kita kadang mana ingat tak? Ingat nak pergi ke tempat mana, lupa nak berdoa. Subhanallazi sakhkhara lana ni ayat untuk kita duduk dalam kenderaan. Setengah orang kata dia tu nak amal sunnah, naiklah unta. Ini kenderaan, ayat kata kenderaan, bukan unta saja. Tak kira kenderaan, apa-apa kenderaan. Ini doa kenderaan. Kapal ke, kereta ke, kapal terbang ke, itu semua sunnah. Masuk dalam tu doa sakhkhara lana. Bukan nak naik unta saja ikut sunnah Nabi. Pasal bukan atas tu, atas kenderaan. Dia tak mengaji ayat-ayat ni. Sedangkan Allah kata, aku buat binatang ternakan, aku buat kapal-kapal kenderaan. Kenapa dia hina nak jadi sunnah? Naik unta saja lah. Nampak tak sekarang ni? Kita bercanggah dengan arahan Allah. Kita memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mereka yang sering buat macam ni, Allah buka pintu hati mereka. Takut-takut khawatir mereka mati dengan tak sempat bertaubat atas dasar kesilapan mereka memperolok-olokkan sunnah dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu haza ini, lepas tu wama kunna lahu muqrinin, dan tidaklah kamu baginya yang menguasainya. Wa inna ila rabbina lamun qalibun. Ya, supaya kamu duduk dan wa inna ila, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamulah kamu akan kembali. Kamu tengok kenderaan tadi dah, kenderaan tadi, naik kenderaan pergi ke mana-mana. Walaupun kamu nak pergi ke mana-mana, tadi kan, wa ma kunna lahu muqrinin, kamu boleh pula kenderaan, boleh perintahkan unta nak pergi mana-mana, walau bagaimanapun ambo ingat, last kali pergi kamu, wa inna ila rabbina limunqalibun, last kali titik kamu akan datang menemui aku juga. Tuhan kamu tempat kamu kembali, wahai hamba. Ingat, aku akan tanyalah perkara-perkara tadi, 15. Waja'alu lahu min ibadihi juz'a, dan mereka, siapa dia? Waja'alu, dan menjadikan mereka tadi, lahu min ibadihi juz'a, hamba-hamba aku, sebahagian hamba-hamba aku sebagai tempat dia minta tolong. Sini ini ada, dia punya ada takdir lah sini. Takdir di sini kebanyakan orang Arab jahiliah, mereka tidak ada kitab. Bila mereka tak ada kitab, mereka mengatakan Allah ilah akhbar. Yang ilah yang lain, ilah asghar. Mereka mengatakan Allah ada anak. Allah ada anak, iaitu siapa dia? Anak perempuan. Siapa dia? Malaikat. Allah, ini pasal mereka tak ada kitab. Mereka hanya agak-agak. Allah kahwin dengan jin bangsawan,
keluar anak, dapat anak malaikat, anak perempuan. Sebab tu dia kata bahasa Arab malaikah tu kan, to tu marbutah tu. To yang ada titik tu. Itu wanita. Lepas tu dia kata tengok malaikat bahasa Arab ni perempuan. Tu dia kata anak angkat anak perempuan. Itu. Maka mereka mengatakan Allah ada anak perempuan iaitu malaikat. Jadi dia kata kalau kita nak minta apa-apa hajat, masalah, syafaat, mintalah dengan malaikat. Pasal dia anak Allah. Bila kita minta dengan Allah, dengan malaikat, maka Allah sayang dengan malaikat ni, maka Allah kabul lah. Allah bagi syafaat, Allah selesaikan hajat, Allah selesaikan, sempurnakan hajat, selesaikan masalah. Pasal anak perempuan Allah ini anak kesayangan Allah, yakni malaikat. Tengok orang yang tak mengaji dia tuduh macam itu, maka Allah jawab persoalan mereka ialah wa ja'alahu min ibadihi juz'a. Mereka menjadikan Allah, mempersekutukan Allah dengan minta syafaat, minta tolong, minta hajat dengan min ibad, dari hamba-hamba Allah sebagai anak juz'a, sebahagian daripada satu juzuk daripada hamba dia tadi, yakni anak dia tadi. Innal insana, sesungguhnya manusia, lakafurum mubin, amat-amat tak mengenang budi, tak mengenang jasa Allah yang cipta makhluk. Allah cipta malaikat, Allah tiba-tiba dia pergi menyeru malaikat-malaikat tersebut untuk meminta syafaat ini. Itu dah permulaan syirik, kedegilan orang-orang Arab ini. Lepas tu Allah ulang balik. Allah memulangkan paku buah keras pada orang Arab yang anggap Allah ada anak perempuan. Allah mula paku amit takhadha mimma yakhluqu banatin. Patutkah Tuhan mengambil makhluk-makhluk yang diciptakannya sebagai anak perempuan dia? Patutkah Allah mengambil malaikat-malaikat sebagai banatin, perempuan? Binti, banatin, binti dah. Wa asfakum bil banin, dan yang bin itu anak lelaki itu menjadi dia nak. Kalau anak lelaki dia nak, anak perempuan dia tak nak. Tapi dia bagi aku apa dia tak suka, anak perempuan dia bagi aku. Tak patut betul orang Arab ni. Patut orang Arab ini anak lelaki dia cukup jaga, anak perempuan dia bunuh. Tak, sebahagian lah. Pasal apa? Pasal bagi dia perempuan ini banyak mudarat. Duduk di padang pasir, nak makan pun tak boleh, kena pergi, kena bekerja kuat. Perempuan mana kerja kuat, nak berniaga, kena pergi ke Syam, kena pergi ke negara-negara Yaman. Pergi situ, orang rompak tengah jalan, orang rogo tengah jalan, susah bagi dia. Bila berlaku perang, orang takluk anak dia ini, orang buat sebagai perempuan pelacur. Jadi malu dia. Malu dia, baik senang bunuh anak perempuan kita. Jadi Allah kata, orang Arab ni degil betul lah. Untuk dia tak nak anak perempuan. Untuk aku, dia kata aku anak perempuan. Untuk kita berfikir, orang Arab berfikir bila baca ayat ni. Pasal dia percaya Allah cipta langit, cipta bumi. Orang Arab percaya, tapi benda-benda ini orang Arab tak percaya. Pasal dia mengatakan malaikat boleh sempurnakan hajat dia, boleh menyeru malaikat-malaikat ini. Lepas itu dia cerita hal perangai orang Arab ni. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhahu muswaddan wa huwa kadhib. Padahal apabila mereka diberitahu kepada salah seorang dari mereka yang mengandung bahawasanya berita mereka akan beroleh anak perempuan yang dijadikannya sekutu yang jenis Allah yang maha murah, maka wajhahu muswadda, murang, hitam biru muka dia berkerut masa muka dia. Kenapa? Duka citanya. Dan wahwa kadzib, menahan marah sangat dengan dia dapat anak perempuan tersebut. Jadi bila Allah Tuhan Rahman bagi anak perempuan untuk dia, maka dia cukup marah. Dia cukup marah, maka muka dia bila diberitahu, maka muka dia bertukar menjadi hitam, biru, dan juga pasal menahan marah sangat bila dapat anak perempuan. Lepas tu dah ada macam ni, wahai orang Arab, pelik kamu ni. Dah, kamu marah anak perempuan, kamu bagi letakkan aku ada anak perempuan. Itu punya pasal kamu tak ada Quran, tak ada kitab, maka kamu reka saja. Apa ibrah untuk kita? Kita pun akan reka juga amalan-amalan kalau kita tak faham Al-Quran, tak faham hadis. Sama, tujuan dia, orang cerita ini ialah orang yang beramal tanpa dalil, maka dia buat apa saja kononnya benda tu baik, dia akan beramal dengan amalan-amalan tersebut. Dia tak ada kitab, tak kenal macam ni, maka dia katalah
berbagai-bagai mengenai anak perempuan Allah itu. Lepas tu ayat yang ke-18. Tak nampak mata saya lah. Spek ada. Kenapa? Besar sangat pula. Awaman yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Patutkah dia dikatakan Allah itu anak perempuan? Pasal anak perempuan itu yunasya'u fil hilyah, maka dalam orang perempuan ini biasanya dibesarkan dalam perhiasan. Yunasya'u ni dibesarkan fil hilyah, dalam orang perempuan ni perhiasan. Anak-anak dibedah, di make up, dijaga. Lepas tu wahwa fil khisami, tetapi dalam peperangan apa-apa ghairu mubin, dia jelas dia tak boleh menyelesaikan masalah ketika itu. Untuk make up, untuk ni bolehlah perempuan, tapi dalam peperangan ke, dalam pergaduhan ke, dia tak buat. Pasal anak lelaki dia ajar tinju gusti dah anak lelaki. Tapi kalau orang perempuan dia make up tadi ya, tapi dia nak yang lelaki tadi, yang perempuan dia tak nak. Jadi bila jadi macam itu, lepas tu waja'alul malaikah, dan mereka ia pula menyifatkan malaikat alladzina hum ibadur rahmani inatha, dan mereka pula menyatakan malaikat-malaikat yang juga menjadi hamba Allah yang Maha Mulia itu jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat-malaikat itu? Maka di sini asyahidu khalqahum, adakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Nah, ceritanya dalil, adakah mereka tengok aku cipta malaikat yang mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan? Kita dengar Allah kata, orang Arab tak ada kitab, usahakan tengok, mendengar pun tidak. Jadi di sini nak cerita di sini, dalil dan bukti mesti kita kena ada bukti dia. Allah tanya balik, asyahidu khalqahum, adakah mereka melihat malaikat tadi yang mereka mengatakan anak perempuan Allah tadi, yang mereka menjadi syirik dengan tu, yang mereka beramal dengan yang tak ada amal tu, adakah mereka melihat bukti-bukti? Itulah. Maka satu ketubah syahadatuhum wayus alun, akan dituliskan pasal mereka jenis kata-kata mereka ini, satu ketubah akan ditulis syahadatuhum, penyaksian mereka, wayus alun, dan mereka akan menerima balasan atas pendurhakaan kata-kata mereka, amalan-amalan mereka yang tak ada bahan bukti dia buat juga. Allah kata aku akan menjadi saksikan. Jadi kalau kita beramal akidah yang tak ada dalil bukti, kalau kita mengajar tanpa ada dalil bukti, hadis palsu, tafsir yang salah, maka di sini Allah kata ibrahnya, aku akan catat kesalahan-kesalahan mereka dan aku akan hukum mereka dengan berat di hari akhirat nanti. Itulah berat kini. Sesiapa yang beramal amalan ke akidah ke yang tak ada dalil bukti, maka mereka akan, Allah akan tulis tanda kesalahan-kesalahan mereka tadi. Maka itulah ayat yang ke-19, ayat 20. Wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilmin in wa illa yakhrusun. Dan mereka berkata, kalau Allah yang Maha Pemurah mengenaki, tentulah kami tidak menyembah malaikat itu. Sebenarnya mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun mengenai kata-kata mereka. Mereka hanya orang yang berdusta. Aku buat macam ni pun Allah telah takdir nak buat macam mana. Itu alasan dia. Sama dengan alasan kita dah. Allah telah takdir kami macam ni, nak macam mana? Kami pergi buat syirik dengan pergi rumah bomoh-bomoh yang luar biasa, yang luar biasa ni. Apa salahnya? Ini Allah usaha ikhtiar atas nama Allah. Perkara-perkara ini mereka menjual nama Allah atas usaha ikhtiar Allah, atas takdir Allah. Itulah mereka buat macam ini. Orang-orang yang dia tahu Allah ada, orang Arab pun, kita pun tahu Allah ada, mereka menjual nama Allah. Kononnya Allah mereka buat jahat pun Allah
redha. Mesti Allah izinkan juga. Ayat pertama tu dah. Maka kita buat jahat pun menjadi, maka itu mesti Allah izin. Pasal ini pun atas dasar ikhtiar untuk Allah semata-mata. Dia tak fikir yang dunia ini ujian, buat benda-benda yang salah, bercanggah dengan yang ada bukti ini, kalau buat salah menjadi pun Allah murka. Dah, buat benda-benda yang sama dengan syarat, barulah Allah redha. Ada perkara tu maka telah kata-kata mereka. Maka tengok ni bukti. Allah nak buat bukti supaya kita berfikir ni. Am atainahum kitaban. Pernahkah kami beri mereka sebelum sebagai kitab? Mereka ada kitab ke yang mereka amal macam tu? Mereka ada kitab ke yang mereka kata-kata mereka macam itu? Nak ceritanya untuk kita apa ibrah dia ni? Ibrah untuk kita. Kamu baca faham kitab ke yang kamu beramal macam itu? Yang kamu beramal mengatakan apa salahnya ini perkara baik, kamu baca kitab-kitab yang boleh macam itu? Nak halang mereka yang buat syirik dan buat bid'ah tanpa dalil, tanpa rujuk pada kitab merupakan kesalahan. Dan kalau mereka kata ada kitab mereka sama tak dengan kitab kami Al-Quran? Kalau tak sama, dah dijawab oleh surah Asy-Syura. Itu kalau mereka tak ada kitab, masuk ayat ini. Bal atainahum kitaban min qablihi. Adakah kami telah memberi kitab kepada mereka sebelum aku turun Al-Quran ini? Fahum bihi mustamsiku, yang mereka berpegang teguh pada kitab tersebut. Kita Allah akan tanya kita nanti. Dah nak pegang dalil ni. Yang kamu buat perkara-perkara bid'ah, yang kamu buat perkara-perkara syirik, kamu dah tengok tak dalam kitab aku ada aku nyatakan boleh buat perkara tersebut, dan kamu istiqamah dengan pegang kitab tersebut yang buat kamu beramal dan berakidah yang sedemikian. Nampak tak? Dalil bukti yang kita tak boleh tanpa memahami Al-Quran, maka menjadi malang sekali bagi kita. Dalil bukti ayat 21 ini betul-betul kena pada orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah, orang yang melakukan perkara-perkara syirik. Allah cabar mereka, kenapa kamu tak rujuk dengan Al-Quran? Aku dah bagi Al-Quran, kamu tak baca. Orang yang tak ada Al-Quran, adakah aku bagi Quran kepada kamu? Bahkan kamu berbuatkan sedemikian. Apa kata mereka? Bal, tak ada. Mengaku kami tak ada Quran, mereka lah. Kita orang Islam nanti ada, tapi kami tak faham Quran, kami baca Quran. Itu jawapan dia. Orang Arab Mekah, dia tak ada Quran. Dia kata, tak ada wahai Allah. Mengakulah. Kita pula yang Allah bagi Quran ini, yang membuat perkara-perkara syirik, yang buat perkara bid'ah ni, ada, tapi kami tak belajar wahai Allah. Kami jahil wahai Allah. Lepas tu kalau kami belajar pun kami sombong, kami nak pakai idea guru kami cakap juga. Tengok dua keadaan, sama ada jahil ataupun sombong. Bal ada qalu, mereka berkata inna wajadna. Tengok ni jawabnya. Inna, sesungguhnya wajadna, kami telah dapat, kami ikut abaana, bapa tok nenek kami yang bagi tahu kami. Tengok, kami meneruskan kerja-kerja tok nenek kami, amalan-amalan ini kami pun ikut sajalah. Ikut saja tanpa belajar memahami Al-Quran. Maka abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami telah mendapat datuk nenek kami menurut dia saja. Kami yakin mereka jalan agama. Tak tok nenek kami salah wahai Allah. Tak guru-guru kami salah wahai Allah. Dan sungguhnya kami beroleh petunjuk mengikut jejak mereka saja. Sikit. Nak suruh satu poin, satu cerita supaya kita boleh nampak faham. Lepas tu wa kadzalika, demikianlah juga ma arsalna min qablika, kami utuskan rasul-rasul dahulu pun wahai Muhammad. Jawapan dia pun sama macam ini juga. Fi qaryatin, di negeri kamu, win nazirin, di semua negeri memberi amaran tersebut. Apa dia? Nazir, peringatan di semua negeri tersebut sama. Illa qala mutrafuha. Maka kami memberi amaran, melainkan orang berada kemewahan negeri itu berkata, sungguhnya kami dapati tok nenek kami kaum tu, inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sama juga negeri yang kami mewah dengan dia, negeri yang kami tempat dia, sama juga mereka dahulu pun sama juga. Pasal mereka mewah, mereka kaya, mereka mengatakan takkanlah tok nenek
tok nenek kami ajaran yang salah. Sungguhnya kami dan nenek kami adalah menurut jalan agama juga, dan sungguhnya hanya kami mengikut jejak mereka saja. Itu jawapan dia. Agama tok nenek sesat, tok nenek mereka. Mungkin tok nenek mereka betul, tapi mereka di jalan yang salah pasal mereka agak-agak saja. Wallahu taala. Itulah lepas tu ayat yang second lah. Qala Rasul berkata, Rasul berkata, qala walau ni adakah, ni ayat ni, itu ayat ni penting. Ayat ni kalau tak faham kita baca ni, qala walau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaakum. Qala adakah, walau juga Melayu, walau ji'tukum, walau mereka itu di jalan yang salah kamu nak ikut juga. Maksudnya awal ni, adakah kamu akan mengikut juga? Tadi dia takdir tu. Dia takdir. Qala, mereka berkata, adakah, takdirnya, mereka di jalan yang salah, kamu pun rasa betul juga benda tu, nak ikut juga. Itu maksud dia. Qalu, mereka menjawab, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Sungguh kami tetap mengingkari apa yang kamu diutuskan membawanya. Tetap kami tolak pasal kami yakin mak bapak kami di jalan yang benar lagi. Mak bapak kami di jalan yang lurus. Kami yakin dengan mak bapak kamu ni siapa. Ni maka sabit dengan perkara ini. Ayat terakhir untuk petang ini ngam-ngam. Sabit dengan kedegilan yang beramal dengan benda-benda yang tak sahih, tapi menggunakan akal dia. Pasal menggunakan akal tadi lah. Ayat ni ayat orang degil ni. Kalau mereka dengar dah, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami tolak apa-apa yang kamu ajar ni pasal kami meyakini ilmu-ilmu kami ini yang kami dapat daripada mana, tak ceritalah daripada tok nenek kami ke, daripada kitab-kitab kami ke, daripada ajaran-ajaran salah ke, kami yakin ilmu-ilmu kami ini lebih betul daripada ilmu yang kamu turunkan wahai mama. Maka kami tolak apa-apa yang ajar kamu. Kamu tadabbur Quran, kamu tafsir yang salah, kamu mengajar hadis yang salah, kami tak terima. Kami percaya dengan amalan-amalan yang kami jalankan sekarang ini atas dasar kedegilan. Sama ada kedegilan kerana sombong, kita cakap dia tak dengar, dia kata dia lebih baik, ataupun dia tak dengar langsung, dia tak belajar sama jahil tadi. Dua-dua perkara sama jahil ataupun sombong sama saja. Last sekali, fantaqamna, lalu kami balas. Fantaqamna ini kami balas dia. Fantaqamna, kami akan membalasi perbuatan mereka ini. Minhum fanzur, maka perhatikanlah kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan akibat orang-orang yang sombong dengan Allah, sama ada sombong dari segi jahil dan sombong dari segi kesombongan tadi, degil tadi. Pasal apa? Tak nak dah ada Quran pun menangguh-nangguh ataupun tidak bersungguh-sungguh ataupun tidak ada ikhtiar nak menyegerakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ayat 25 ini jelas, dia jelas sekali bahawasanya beramal ataupun akidah tanpa dalil Al-Quran, dalil hadis yang sahih merupakan syaki saja. Mereka akan mensyaki mereka di pihak yang benar, maka Allah akan balas mereka nanti. Pasal apa? Pasal mereka tidak bandingkan apa amalan, apa akidah yang mereka buat dengan kitab Allah dan juga dengan amalan-amalan nabinya. Kegagalan dua kali menyebabkan Allah fantaqamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Orang yang zalim ini ilah akibat dia. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.